Kisah makcik karipap ni orang cakap macam dah biasa sangat, dah bosan. Tapi aku berani janji dekat korang, kisah malam ni pasal makcik karipap lain daripada yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam. Apa khabar? Jemput duduk. Selamat kembali lagi ke story puaka geng. Nah, tim puaka semua apa khabar? Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button pada yang belum buat geng. Pada yang dah buat, thank you so much sebab masih setia daripada dulu sampai sekarang. Sikit lagi nak capai 100k subscriber geng. 100k? Betul lah, 100k subscriber. Sikit lagi, orang cakap ujung-ujung tumit lah. Jadi minta tolong korang untuk teruskan subscribe game. Teruskan pula, tergigit lidah, maafkan saya. Teruskan on notification button. Terus support tim puaka, terus support story puaka geng. Aku ingatlah kan, nanti dah cukup 100k subscriber, aku nak buat merchandise. Macam sekarang kita dah ada baju tim puaka, betul tak? Baju tu aku akan bagi percuma bila cukup 100k subscriber. And untuk pengetahuan korang, untuk 100k subscriber ni aku dah siap satu video special di mana aku buat paranormal activity untuk korang. Bersama dengan beberapa YouTuber lain lah. Ada Kak Nan, ada Ikali dan ada a few yang lain. So kalau korang nak, korang kena tunggu sampai cukup 100k subscriber geng. Dan dalam video tu juga nanti aku akan cakap cara-cara nak dapatkan baju tim puaka percuma. Cumanya lepas baju ni dah settle, aku ingat nak buat satu lagi merchandise lain. Merchandise tim puaka punya. Jangan risau geng, memang akan buat yang nice untuk korang. Nak buat discount lagi untuk korang. Macam mana? Tunggulah dulu, bagi cukup dulu 100k. Dah tak lama dah tu geng. Kalau setakat 2, 3, 4 orang lagi yang tinggal ni kan, kau pinjamlah telefon mak ayah kau buat account dalam 10, kau subscribe banyak-banyak. Tengok mengajar benda jahat ni kan. So kita back to the story lah kan. Siapa sini pernah dengar kisah makcik karipap? Angkat tangan sikit. Makcik jangan beria sangat. Bulu ketiak tu dah sampai ke pusat, jatuhkan tangan balik. So kisah makcik karipap ni, kalau yang jenis duduk asrama, jenis yang dah duduk jauh-jauh pada family ni, memang familiar sangatlah dengan kes makcik karipap ni. Makcik karipap ni bukannya jenis makcik yang biasa-biasa jual karipap tepi jalan tu. Bukan. Kalau makciknya tu aku pun suka. Karipap dia murah, sedap, 50 sen sebiji geng. Tapi kisah makcik karipap ni, kalau biasanya diceritakan di asrama ataupun di universiti, di mana pada waktu malam, saat kau tengah buat homework ke, kau tengah buat assignment ke, dekat bilik dorm lah, usually kan tingkat 3, tingkat 4 sana, dia akan muncul di tingkap bilik korang. Dia muncul macam mana? Dekat depan tingkap bilik korang tu, dia akan ketuk tingkap. Dek, nak karipap dek. Dan bila kita cakap tak nak, dia akan berubah jadi perempuan yang bermuka buruk dan juga busuk geng. Tapi pelik lah kan. Asal hantu je perempuan. Asal perempuan je mesti hantu. Tak ada ke hantu transgender ke kan? Sajat dah jadi hantu. Dah seram pula. So cerita pada malam ni, aku tak nak cerita klise tau. Sebab cerita yang aku dapat ni first time pasal makcik karipap, tapi yang lain daripada yang lain. Di mana makcik karipap ni, dia dah advance sikit. Mungkin budak-budak asrama dah tak takut dekat dia, so dia pergi ganggu orang lain geng. Cerita pada malam ni tentang seorang rider food panda. Nama budak rider ni adalah Hairi. Dan Hairi cakap dia ni memang selalulah buat part time food panda, dan dia akan cover pada waktu malam. Sebab siangnya dia buat kerja lain, malamnya dia pergi bantai food panda geng. Tapi sebelum aku sambung cerita pada malam ni, macam biasalah, kita perlukan lampu azimat kita, lampu merah geng. Awak sabar jap semua saya tukar lampu kejap. Barulah seronok nak bercerita pasal si Hairi ni geng. Sebelum aku terlupa, aku nak cakap lah, yang si Hairi ni dia bagi tahu yang dia buat food panda dekat area Negeri Sembilan. Negeri Sembilan area mana? Entahlah, tu pun aku tak tahu. Kalau aku abang dia, aku tahu dia kerja kat mana. Masalahnya benda ni dia share dekat DM Instagram je. Pada satu hari, waktu ni lebih kurang pukul 7, baru nak maghrib waktu tu, Hairi dah keluar rumah nak buat food panda. Dan dia cakap waktu tu dia rasa macam lapar gila geng. Perut ni dah berkeriuk-keriuk.
cacing dah mogok kelaparan. Harry cakap sebab waktu tu memang dia tak makan daripada pagi, dan selalunya memang dia akan makan sehari sekali sahaja, iaitu pada waktu malam. Maklum lah geng, tengah cari duit nak kahwin. So dia pun fikir, tak apalah, tahan sikit. Nanti dah malam, dah habis kerja, kita pergi makan. Ya cacing, kau sabar sikit. Punyalah si Hairi ni, dia pergi layan job. Layan sampaikan dia keluar daripada tempat yang biasa dia pergi. Dia pergi ke kampung ataupun daerah yang tak pernah dia capai masa buat Food Panda. Waktu tu dia dapat satu order tau. Order hantar McD ke dalam sebuah kampung. Kampung yang Harry kena masuk ni, dia ibarat macam kampung yang tak seberapa kampung, tapi kiri kanan dia sunyi, tak ada orang. Nasib baik waktu tu Harry pergi hantar McD ni ke rumah yang betul geng. Maksudnya dulu kan ada cerita seram kan, contohnya pergi hantar Food Panda, pergi kat rumah seram sikit, rupanya tu bukan rumah, kena prank. Tapi yang ni betul-betul Harry cakap dia pergi hantar ke sebuah rumah kampung kayu, tapi memang rumah tu ada orang geng. Dan dekat nota tu dia tulis tinggalkan dekat atas pagar. So Harry pun letak atas pagar, dia pun terus pulang. Waktu ni Harry fikirlah, ni mesti acik-acik umur 80-an teringin nak makan ayam goreng spicy McD. Uish, tapi umur 80-an 80-an makan ayam goreng McD. Bergigi ke makcik tu? Ke dia nyonyok je drumstick tu? Lain macam lah makcik ni. Lepas hantar, dia terus naik motor. Dia tengok jam, waktu tu dah pukul 11 malam geng. Perut ni lapar, tak makan lagi. So Harry fikir macam gini je, kejap lagi waktu nak balik ke bandar, nampak kedai makan ke apa, kita berhenti, kita makan kejap. Lagipun lebih kurang dalam pukul 11 ni, order dah tak banyak. So bolehlah pergi makan ke settle apa yang patut. Asal gambar aku bertepek ni dah macam dah. Itu soalan ke jealous? Ikhlas ke dia nak jaga? Tanya balik. Kau nak jaga saya. Buruk benar lah. Maaf. Saya tahu ramai supporter saya dalam ni. Maafkan saya ya, saya bergurau. Macam aku cakap tadi, pukul 11 malam, order dah tak banyak geng. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So si Hairi ni pun mulakanlah perjalanan keluar daripada kampung tersebut. Waktu dia tengah ride pulang nak keluar daripada kawasan kampung ni, memang sunyi sepi geng. Kiri kanan merupakan pokok getah. Walaupun dekat kiri kanan tu masih ada rumah-rumah kampung, tapi suasana sunyi sepi lah. Dah pukul 11 macam gitu geng. Makcik-makcik ni semua pukul 10 dah tidur. Jadi pukul 11 tu memang si Hairi ni ditemani oleh bunyi-bunyi cengkerik dan juga bunyi nyamuk geng. Waktu si Hairi tengah ride ni kan, dia bawa motor, dia fokus pandang depan. Tiba-tiba Hairi cakap di kejauhan dia nampak macam ada lampu macam gerai kecil tepi jalan. Gerai tu macam pakai payung biasa yang makcik-makcik jual tepi jalan, jual simple-simple barang-barang makanan-makanan murah tu. Dan waktu tu bila makin dekat dengan gerai ni, Hairi cakap dia ternampak macam ada seorang makcik ni. Makcik ni nak cakap tua tak tua, muda tak muda, umur dalam 40-an macam gitu, tengah goreng something geng. Kedai dia legit memang kedai kecil, ibarat macam kedai goreng pisang macam gitu. Waktu ni Hairi ni tak fikir seram ke apa ke. Dia terus park motor dia betul-betul tepi gerai kecil tu. Dan dia nampak dekat atas meja tempat menjual tu satu dulang penuh dengan kari pap yang panas-panas baru lepas digoreng geng. Makcik tadi pun dia dah perasan motor Hairi datang, dia stop menggoreng. Dia tanya, ya dek, nak beli apa? Hairi time ni dia macam tertanya-tanya tau. Dia pun tanyalah, makcik, malam-malam ni pukul 11 malam macam ni, makcik jual kari pap siap goreng lagi yang baru, ada orang datang beli ke? Makcik tu jawab, ada dek, biasalah cari rezeki kampung. Adik nak kari pap apa ya? Hairi bagi tahu, cik, ni ada kari pap apa bau sedap betul ni. Makcik tu cakap, kari pap ada kari pap sardin, kari pap ayam, kari pap kentang dek. Kalau adik nak rasa, ambillah satu. Dia boleh bantai gelak walaupun tak ada punchline geng. Time tu Hairi ni ibarat orang mengantuk disuap kari pap geng. Dia terus ambil sebiji kari pap, dia try, dia gigit separuh. Uish, macam kena culture shock. Dia cakap, makcik, sedap lah kari pap makcik ni. Saya nak bungkus lah.
Saya nak bungkus ayam 3, sardin 3, kentang 3. Bungkuskan asingnya makcik, takut nanti ayam makan sardin dengan kentang. Dia buat gurau geng. Makcik tadi pun dia terus ambil daun pisang, dia letak karipap satu persatu dalam daun pisang tersebut. Waktu ni Hairi dah pelik tau. Dia cakap, makcik, kenapa pakai daun pisang cik? Tak ada plastik ke? Makcik ni cakap, makcik ni dek memang meniaga gaya orang kampung, orang lama. Bungkus guna daun pisang barulah sedap, nanti naik bau. Makcik tu jawab sambil senyum geng. Hairi waktu ni fikir, ni makcik ni memang up to date ni, memang selalu buat research ni. Baguslah ni, estetik. So Hairi pun dia keluarkan duit RM20, dibagi kat makcik tu. Dia cakap, makcik, lebih tak apa, saya sedekahkan RM20 ni. Terus Hairi naik motor, dia gerak daripada tempat tersebut. Waktu motor Hairi ni memencut ke hadapan, dia pun intailah makcik ni melalui cermin sisi side mirror. Dia intai sikit. Makcik tu ada lagi tengah goreng karipap. Maksudnya betul lah tu makcik bukan benda pelik-pelik. Dia pun teruskan perjalanan, sambung ride geng. Sambil bawa motor tu, bungkusan daun pisang tu dalam dia punya raga. Dia pun buka lah satu persatu sampai terbuka karipap tu. Dia ambil satu, dia wap. Dia ambil satu, dia wap. Punyalah sedap geng, menggigit. Punyalah sedap makan. Tiba-tiba Hairi cakap dia rasa macam tergigit sesuatu. Sesuatu yang rasa dia pahit, rasa dia berlendir. Member ni cepat-cepat ludah. Dia ludah geng. Dia pun nampak bus stop tepi jalan. Hairi terus berhenti dekat bus stop tu. Waktu ni memang Hairi dah keluar daripada kampung tersebut, baru nak masuk jalan besar geng. Waktu dia berhenti dekat bus stop tu, Hairi pandanglah dalam gaga motor dia dan terkejut geng. Memang betul ada daun pisang, dalam dia ada karipap. Tapi yang pelik dia, daun pisang tadi berubah warna. Kalau tadi elok makcik tu bungkus warna hijau, sekarang daun pisang tu jadi warna kuning geng, ibarat daun pisang lama. Yang lagi pelik, kalau tadi kemain banyak karipap dia order kan, dia order sardin, dia order ayam, order kentang, unicorn, lembu albino semua tu, sekarang inti dia dah jadi lain. Dah bukan inti karipap yang sebenar geng. Karipap tu kini berinti cacing dan juga daun-daun reput. Waktu ni Hairi ni dia tak rasa takut tau, tapi dia lebih kepada rasa marah, rasa baran. Dia cakap, kau makcik, aku dah sedekahkan RM20, kau kasih aku makan benda bodoh macam gini Kau siap makcik, aku pergi balik ke kedai kau ni, aku claim balik RM20 aku. Kau bagi aku makan benda-benda macam gini benda-benda yang teruk macam gini. Aku rasa makcik ni tak sihat ni. Waktu tu memang bak kata pepatah lah geng, jangan dicabar orang yang tengah lapar. Terus si Hairi ni dia U-turn, dia pecut laju menuju ke gerai makcik karipap tadi. Pusing laju dia bawa motor tu. Dia pelik sebab mana kedai makcik tadi? Aku rasa tak jauh pun daripada simpang tadi. Tiba-tiba tak ada nampak langsung ni. Gelap gelita je kiri kanan ni. Ke makcik ni dah tutup kedai? Kalau tutup kedai pula, takkanlah laju orang tu kemas-kemas barang semua. Dah sampai ke rumah yang tempat Hairi hantar McD tadi tau. Dia pelik, ni rumah yang aku hantar McD tadi. Tak apalah, aku U-turn balik. Mana tahu kalau aku U-turn ni aku lagi kenal jalan dia. Sebab kalau kita pergi ni macam jalan tu asing, betul tak? So kalau kita U-turn macam, aku ingat kat sini tempat dia. So Hairi pun U-turn dan dia kali ni bawa dengan perlahan je, tak pecut macam tadi. Dan waktu tu kiri kanan memang ladang getah lah, sunyi sepi, gelap gelimat geng. Waktu tu Hairi dia decide nak berhenti dekat satu tempat yang dia macam familiar. Dia macam, tempat ni macam aku pernah berhenti. Bukan ke ni ke tempat yang makcik tadi jual karipap? Tapi kenapa sekarang makcik tu tak ada? Makcik tu hilang. Kedai karipap tak ada, kesan kedai tu tak ada. Ibarat macam kawasan tu langsung tak ada sebarang binaan. Selalunya kalau walaupun ada orang meniaga ke apa, mesti akan nampak kesan-kesan, betul tak? Tapi ibarat macam benda tu tak wujud. Macam tapak tu tak ada langsung orang pernah meniaga dekat situ. Dan waktu ni Hairi atas motor tau, dia tengok ke arah rumput dan Hairi tersedar. Atas rumput tu ada RM20 yang Hairi cam itu merupakan duit yang dia bagi dekat makcik tadi. Sebab duit tu dalam keadaan sama macam mana Hairi bagi dekat dia. Tadi Hairi gumpal sikit duit tu, dia buat gulung-gulung duit bagi kat makcik tu. Dan gulungan duit tu sama
ada dekat atas rumput, geng. Hairi waktu ni tak lengahkan diri tau. Dia ambil karipap, cacing semua dalam raga motor dia, dia buang keluar. Dan waktu tu dia terus pecut keluar daripada kawasan tu. Dan sebelum dia pecut lagi laju, Hairi pandang ke cermin sisi lagi sekali. Dan waktu tu Hairi nampak makcik tadi ada tengah goreng karipap. Tapi bila Hairi toleh, kawasan tu gelap gelita, tak ada orang pun. Dan sehingga kini tak tahu siapa sebenarnya makcik tersebut. That's all cerita seram untuk malam ni, geng. Thank you so much pada mana yang sudi setia tengok cerita pada malam ni sampai habis. Pada mana yang belum lagi subscribe, jemputlah subscribe, on notification button. Share cerita ni dekat korang punya TikTok, kat korang punya Facebook. Share lah dekat mana-mana, geng. Dan jangan lupa hashtag kita Tim Puaka, Story Puaka, geng. So saya rasa setakat itu je lah malam ni. Nak bebel lebih-lebih, cerita pun dah habis. Kita jumpa dalam next Story Puaka. InsyaAllah akan ada lagi cerita seram untuk korang. Jangan biarkan malam anda menjadi Story Puaka. Assalamualaikum.